Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semua sihat? Saya doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi semua antara kita daripada kesan-kesan ataupun penyakit COVID. Mudah-mudahan Allah lindungi kita, ahli keluarga kita dan seluruh sanak saudara kita daripada wabak COVID-19. Okey, untuk kuliah yang ketiga ini, saya iaitu Dr. Nur Hidayah Fauzi akan membentangkan ataupun akan menjelaskan tentang sumber-sumber syariah. Okey. Sumber-sumber syariah ni ada dua. Sumber-sumber syariah ni untuk pengetahuan antum kita ada dua, iaitu sumber primer dan juga kedua adalah sumber sekunder. Sumber primer ni adalah sumber utama, sumber utama yang menjadi panduan seluruh umat Islam. Iaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Al-Ijma' dan yang keempat adalah Al-Qiyas. Manakala sumber sekunder adalah sumber kedua selepas daripada sumber primer. Sumber sekunder ni adalah sumber yang tidak disepakati lah. Senang kata macam itulah. Maksudnya ada setengah mazhab berpegang mengambil salah satu ataupun tiga daripada tujuh sumber ini dijadikan sebagai hujah ataupun dalam hujah pendalilan dalam sesuatu mazhab, dan ada yang menerima dan juga menolak. Jadi sumber sekunder ni terbahagi kepada al-uruf, al-maslahah, saddu zara'i, al-istihsan, qaulus sahabi, syara'u man qablana serta al-istishab. Okey, walau bagaimanapun pada hari ini saya hanya akan membentangkan dua sahaja sumber primer, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi tajuk hari ini lebih banyak menyelusuri sejarah lah, dan mungkin agak kalau kata sejarah kan tentang Al-Quran dan juga As-Sunnah ni mungkin agak membuatkan antum semua rasa boring dan sebagainya, namun ia merupakan salah satu perkara yang utama yang antum kena tahu dan berpegang. Jadi tajuk tentang Al-Quran dan juga As-Sunnah ini adalah sesuatu yang sangat penting. Okey, Al-Quran. Al-Quran merupakan asas pengajian syariah di zaman awal Islam. Okay, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi petunjuk kepada manusia bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Kan? Seperti mana yang saya pernah maklumkan pada minggu yang lalu, bahawa pengajian Al-Quran ini adalah Al-Quran ini telah menjadi sandaran utama, kan? Al-Quran dan juga As-Sunnah ini menjadi pegangan utama masyarakat pada ketika itu, kan? Menurut Kamus Dewan, Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi panduan hidup manusia, dunia dan juga akhirat. Ia bermula dengan surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas, dan diturunkan secara mutawatir, kan, secara berperingkat-peringkat. Dan kalau kita membaca Al-Quran, ia merupakan satu ibadah. Apabila kita sebut sebagai satu ibadah, maka kita membaca Al-Quran, kita melihat Al-Quran, kita menyentuh Al-Quran, maka semuanya kita akan dapat pahala. Okay, Al-Quran ni bukan hanya ada nama dia sahaja Al-Quran, tetapi dia ada nama-nama lain
yang turut sama digunakan dalam Al-Quran. Itu Alkitab, Al-Furqan, Az-Zikr dan sebagainya. Ada lagi beberapa nama yang lazimnya disebut di dalam Al-Quran. Okay. Al-Quran adalah suatu mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat ni adalah sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Kan? Adalah sesuatu yang sangat istimewa, kan, mukjizat. Tadi ke Asy-Syaukani, mukjizat adalah satu pencapaian yang sangat tinggi dan nilainya sehingga kepada terkeluar daripada batasan kemampuan manusia. Kan? Mukjizatnya adalah sesuatu yang di luar daripada kemampuan manusia. Di mana manusia itu mampu melakukan. Yang tak mampu manusia fikir macam mana nak, bagaimana sesuatu itu, macam mana kita nak create Al-Quran. Tak mampu untuk manusia itu nak mencipta. Seperti mana yang berlaku terhadap Bible, kan. Di mana telah kalau kita tengok Bible itu telah banyak kali originality Bible itu dah hilang sebab sentiasa ditukar-tukar mengikut selera manusia. Itu istimewanya Al-Quran, kerana Al-Quran ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Al-Quran tidak akan berlaku sebarang campur tangan manusia. Tidak akan berlaku sebarang perubahan sehinggalah Yaumul Qiyamah. Okey. Objektif Al-Quran diturunkan yang pertama adalah untuk menegaskan bahawa Al-Quran adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan ciptaan makhluk, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Di mana nak membuktikan bahawa Al-Quran itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya daripada makhluk. Kan, banyak dalil ataupun ayat-ayat Quran yang menunjukkan bahawa Al-Quran itu datangnya daripada Allah dan bukannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, untuk menyokong kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kan? Maksudnya untuk membuktikan kerasulan ataupun menyokong kepada kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, yang kedua adalah perlembagaan umat Islam yang menerangkan hukum hakam yang bersifat umum dan juga khusus. Kan, Al-Quran ini juga dijadikan sebagai satu perlembagaan ataupun dijadikan sebagai tempat rujukan untuk menerangkan hukum hakam berkaitan dengan ibadah, muamalah dan segala-galanya yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Al-Quran juga adalah suatu alat untuk manusia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana? Di mana ayat Al-Quran ini dibaca di dalam, macam mana? Dibaca semasa kita solat. Kan, ayat Al-Quran ini kita sering membacanya di dalam Al-Quran. Jadi itu adalah menunjukkan satu ta'budiyah, iaitu satu peribadatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita pergi kepada tempoh penurunan dan juga proses penghafalan Al-Quran. Bagaimana proses ataupun bagaimana Al-Quran itu diturunkan dan juga proses penghafalan Al-Quran itu boleh berlaku. Okay. Al-Quran telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sedikit demi sedikit dalam tempoh lebih kurang 23 tahun, iaitu sepanjang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, rasul.
Okey, ia bermula dengan turunnya ayat yang pertama iaitu surah Al-Alaq dan berakhir dengan turunnya ayat yang terakhir sepanjang menjelang kewafatan baginda iaitu al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ada perbezaan. Kenapa saya letak dua kat sini? Kerana ada perbezaan pandangan di antara fuqaha yang mengatakan ayat yang pertama itu surah Al-Maidah adalah ayat terakhir, dan ada pandangan mengatakan surah Al-Baqarah ayat ke-281 itu adalah ayat yang terakhir. Itu tak apalah, itu hantu tak perlu detail sangatlah. Cuma nak maklumnya bahawa surah yang pertama adalah surah Al-Alaq dan berakhir dengan surah ataupun ayat yang terakhir menjelang kewafatan baginda. Okay, Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur melalui malaikat Jibril secara verbal. Kan, secara direct, secara langsung. Kan, kerana apa? Pertama, Nabi Muhammad SAW tidak merasa berat dan gelisah dengan beban tugas yang sangat mencabar, dan juga membantu umat Islam dalam menghafal ayat-ayat yang diturunkan, seterusnya beramal dengannya tanpa merasa berat dan terlalu membebankan. Okey. Ayat Al-Quran ini macam kita tahu bahawa ayat Al-Quran ini diturunkan oleh malaikat Jibril. Kan, ia diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab yang pertama adalah untuk memberikan keringanan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kita tahu bahawa Nabi Muhammad SAW adalah beliau, baginda tidak tahu membaca dan juga menulis. Itu adalah cabaran untuk baginda. Sebab orang manusia pada ketika itu tidak mempercayai bahawa bagaimana baginda mampu menghafal dan juga menyebut kalimah-kalimah Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah untuk membantu ataupun memudahkan penghafalan dalam kalangan masyarakat, dan tak adalah rasa berat sangat. Sebab apa? Sebab Al-Quran itu diturunkan secara sedikit demi sedikit. Okay, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, paling pertama diturunkan ialah surah-surah pendek yang menyebut tentang syurga dan neraka. Okay, apabila orang ramai telah benar-benar memahami dan berpegang tentang Al-Quran, barulah hukum halal dan haram diturunkan. Kalaulah sekiranya yang pertama, yang paling awal sekali diturunkan ialah larangan meminum arak, mereka akan terus berkata, kami tidak akan berhenti minum buat selama-lamanya. Dan kalaulah hal pertama yang diturunkan adalah larangan berzina, mereka akan terus mengatakan mereka tidak akan meninggalkan zina buat selama-lamanya. Okay. Seperti mana yang pernah saya sebutkan sebelum ni tentang Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Begitu juga setiap hukum yang diturunkan biasanya akan diturunkan secara beransur-ansur, seperti mana yang disebut oleh Aisyah tentang larangan meminum arak. Bukannya terus sekali tu okey haram terus. Hukum meminum arak adalah haram. Tak boleh. Sebab masyarakat pada ketika itu meminum arak adalah seperti meminum air kosong. Jadi Al-Quran telah menurunkan, ayat Al-Quran menurunkan sedikit demi sedikit tentang, mula dimaklumkan dahulu bahawa arak itu adalah sesuatu yang memabukkan. Kemudian dia turun dalam 3 ke 4 peringkat penurunan, sehinggalah kali keempat itu tentang haram untuk meminum arak buat selama-lamanya. Macam tu. Okay. Sebagai seorang yang tidak tahu membaca dan menulis, Rasulullah menerima wahyu melalui Jibril.
Dengan daya hafal yang tinggi, baginda terus mengingati ayat-ayat yang diturunkan. Itu adalah kehebatan yang memang Allah bagi kepada Rasulullah. Dia mempunyai daya walaupun dia tidak tahu membaca dan menulis, Rasulullah ini mempunyai daya hafal yang tinggi yang boleh membaca ataupun yang boleh terus mengingati ayat-ayat Quran yang dimaklumkan kepada oleh Jibril alaihissalam. Jadi untuk tujuan hafalan, Rasulullah sendiri akan terus melakukan usaha hafalan dengan menyebut-nyebut ayat berkenaan. Jadi dengan usaha ini Rasulullah SAW terus menghafal setiap ayat yang diturunkan dan mengingatkannya dengan baik. Kemudian ayat-ayat yang telah dihafal oleh baginda terus dibaca oleh baginda kepada para sahabat. Jadi Rasulullah ni bila dia dah hafal dengan baik, maka dia terus sampaikan kepada para sahabat. Untuk para sahabat pula menghafal ayat Quran tersebut. Jadi para sahabat juga ikut menghafal ayat Quran seperti mana Nabi Muhammad SAW. Mengikut riwayat Al-Bukhari, antara penghafaz Al-Quran yang utama dalam kalangan para sahabat adalah Abdullah ibn Mas'ud Salim, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit dan Abu Ad-Darda. Mereka ini merupakan penghafaz Al-Quran yang terutama dalam kalangan para sahabat. Jadi ramai para sahabat yang memberikan minat sepenuhnya menghafal ayat-ayat Al-Quran bagi faedah mereka sendiri. Ada antara mereka juga terus membaca ayat-ayat yang diturunkan di dalam sembahyang mereka. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran telah dihafal oleh baginda dan sejumlah para sahabat sebaik sahaja ia diturunkan sejak dari awal hingga akhir penurunannya. Okey, jelas ya? Okey, seterusnya kita pergi kepada tempoh, iaitu tempoh penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Okey, Rasulullah SAW telah berusaha merekodkan ayat-ayat yang diturunkan itu sejak awal penurunan lagi. Maksudnya telah menulis ataupun merekodkan melalui satu kumpulan para penulis wahyu yang dipilih oleh baginda sendiri. Antara sahabat kanan baginda adalah Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab dan juga Zaid bin Thabit. Di samping itu terdapat juga ramai para sahabat yang menulis ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di atas inisiatif sendiri. Mereka menulis dengan apa sahaja dan di atas apa sahaja alat-alat penulisan yang pada ketika itu. Maksudnya bukan sahaja hanya sahabat kanan baginda yang menulis ayat Al-Quran, ada juga inisiatif daripada para kalangan para sahabat sendiri yang menulis ayat-ayat Al-Quran di menggunakan contoh dekat batu ataupun dekat pelepah tamar dan sebagainya. Itu adalah atas inisiatif diorang sendirilah. Okay, penulisan Al-Quran dibuat di hadapan baginda sendiri. Sebab apa? Kerana Rasulullah bimbang. Takut-takut tersilap memasukkan ayat-ayat Al-Quran dalam penulisan. Takut dikhawatiri baginda bimbang berlakunya percampuran di antara hadis dan juga Al-Quran. Jadi penulisan Al-Quran itu memang di hadapan baginda. Pada setiap bulan Ramadan, Malaikat Jibril akan membuat tadarus Al-Quran bersama Rasulullah. Caranya macam mana? Caranya Malaikat Jibril akan membaca ayat Al-Quran mengikut susunan awal sampai akhir dan diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nampak tak bagaimana cantiknya dari mula daripada penurunan ayat Al-Quran, penulisan sehinggalah pengumpulan Al-Quran. Bagaimana Allah menjaga ayat Al-Quran itu, kan? Bagaimana besarnya tanggungjawab Jibril alaihissalam membawa kalimah-kalimah Al-Quran itu untuk disampaikan kepada Nabi dan sentiasa diulang kaji supaya ayat-ayat itu adalah sebenar-benarnya daripada Al-Quran. Okay.
Maka dengan itu ayat-ayat Al-Quran dari awal hingga akhir bukan sahaja dihafal oleh Nabi SAW dan para sahabat, tetapi ia juga ditulis oleh ramai penulis yang bertugas sepenuh masa dan juga penulis bersendirian. Hasilnya, pada waktu Rasulullah SAW wafat, Al-Quran telah pun dihafal dan ditulis dengan baik, tepat dan lengkap oleh satu jumlah yang besar dalam kalangan para sahabat. Di samping itu, terdapat banyak para penghafaz dan penulis yang melakukan hafalan atau penulisan secara tidak lengkap. Mereka juga mendapat bimbingan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun telah berlaku satu peristiwa di mana banyak kematian dalam kalangan para penghafal Al-Quran yang dikenali sebagai Al-Qurra. Sebab apa? Mereka meninggal ataupun mereka telah syahid di dalam peperangan melawan musuh di awal pemerintahan Khalifah pertama Abu Bakar, iaitu dalam peperangan Al-Yamamah. Jadi apabila ramai penghafaz Al-Quran telah meninggal dunia, maka mewujudkan kebimbangan Abu Bakar tentang bimbang, takut terjejasnya keaslian Al-Quran itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah Abu Bakar telah mendapat sokongan ataupun telah mendapat cadangan daripada Umar Ibn Khattab untuk mengambil langkah-langkah supaya menjamin Al-Quran itu tetap terpelihara. Antara langkah tersebut ialah menulis Al-Quran dalam satu naskah yang lengkap. Menulis Al-Quran dalam satu naskah yang lengkap. Okey, kerja-kerja penulisan ini telah dilaksanakan dengan penuh hati-hati oleh Zaid bin Thabit. Okey, Zaid bin Thabit ni daripada zaman Rasulullah hinggalah para sahabat, dia adalah menjadi antara yang sangat menjadi perujuk dalam Al-Quran. Seorang penghafaz dan juga penulis rasmi sepenuh masa kan daripada zaman Rasulullah. Okey, Zaid bukan sahaja menggunakan kepakaran beliau tetapi juga telah menyemak hafalan-hafalan lain dan penulisan-penulisan mereka pada waktu itu. Berasaskan penelitian yang rapi dan ketekunan yang mendalam, sebuah mazhab kemudiannya siap ditulis oleh Zaid bin Thabit. Mazhab ini telah disimpan oleh Abu Bakar. Jadi apabila meninggal Abu Bakar, maka mazhab tersebut telah disimpan oleh Umar Ibn Khattab. Kemudian anaknya Hafsah meninggal. Dia pergi kepada Abdullah Ibn Umar sehinggalah diambil oleh Marwan Ibn Al-Hakam, iaitu gubernur Mekah di zaman pemerintahan Amawiyah ataupun bagi pihak Muawiyah. Okay. Di samping penyusunan rasmi ini, terdapat banyak edisi lain yang disusun oleh kegunaan sendiri yang dibuat oleh Ubay bin Ka'ab, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari dan Miqdad ibn al-Iswad. Jadi mazhab-mazhab yang tersendiri ini yang ditulis oleh keempat-empat sahabat ini telah tersebar luas ke seluruh daerah di luar Madinah. Mazhab-mazhab ini tidak meliputi sebagaimana sebuah mazhab yang lengkap. Maksudnya mazhab yang ditulis oleh Ubay bin Ka'ab, Abdullah ibn Mas'ud dan hingga Al-Miqdad ibn al-Iswad ini tidaklah selengkap seperti mana sebuah mazhab. Jadi mazhab-mazhab ini mengandungi berbagai-bagai qiraat, cara bacaan yang tidak sama yang berdasarkan berbagai-bagai tadarus sebelum tadarus terakhir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ini telah melahirkan perbezaan, timbul pula isu iaitu melahirkan perbezaan dalam membaca Al-Quran dalam kalangan penduduk di dalam di luar Madinah dan juga di Madinah itu sendiri pula kan.
Jadi situasi ini telah menarik perhatian Khalifah Uthman pada ketika itu dan menjadi sebab kepada Khalifah Uthman supaya satu penyusunan dibuat bagi menjaga keaslian kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang dikenali sebagai Mashaf Uthmani. Mashaf Uthmani inilah yang kita pegang ataupun yang kita baca sehinggalah ke hari ini. Kan? Perbezaan bacaan telah pun berlaku lebih kurang pada 30 Hijrah, di mana ia berlaku perbezaan pandangan dalam angkatan tentera Islam itu sendiri yang datang daripada Syam dan juga Iraq. Di mana Syam, tentera Syam ni dia membaca mengikut mashaf yang ditulis oleh Ubay bin Ka'ab. Manakala yang datang pada Iraq ni pula dia membaca berdasarkan mashaf Ibnu Mas'ud. Kalau daripada tentera daripada Himsa pula, dia membaca mengikut bacaan Al-Miqdad Ibnu Al-Aswad. Oleh kerana perbezaan ini sangat berbeza, jadi Khalifah Uthman telah mengumpulkan para sahabat untuk berbincang dan mereka bersetuju dengan cadangan Khalifah Uthman supaya satu mashaf saja dikekalkan sedangkan mashaf-mashaf yang lain akan dibakar. Jadi Khalifah Uthman telah memanggil Zaid bin Thabit sekali lagi. Zaid bin Thabit, Abdullah ibn Az-Zubair, Sa'id ibn Al-As dan Abdul Rahman ibn Harith ibn Syam untuk menyalin semula mashaf yang tersimpan pada Sayyidah Hafsah dalam beberapa salinan untuk dihantar ke seluruh penduduk di negara Islam. Dan bersama-sama ini, setiap salinan mashaf ini akan dihantar bersama seorang imam yang akan bertanggungjawab untuk membaca Al-Quran. Sebab apa? Untuk memperbetulkan bacaan yang salah sebut ini. Antaranya contoh, di Mekah Khalifah Uthman menghantar Abdullah ibn As-Sa'ib, di Syam Al-Mughirah ibn Syahab, di Kufah Abu Abdul Rahman As-Salmi, di Basrah Amir ibn Al-Qais dan manakala di Madinah Zaid bin Thabit. Memang banyaklah jasa dan juga pengorbanan para sahabat dalam memberikan yang terbaik kepada para sahabat. Memberikan yang terbaik kepada umat Islam sehinggalah Mashaf Uthmani ini terjamin keaslian dia sehinggalah kekal ke hari ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada Al-Quran sebagai sumber hukum. Okey. Setiap ayat Al-Quran adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Al-Quran telah sampai kepada manusia dengan cara dan proses pengumpulan yang amat meyakinkan. Kita dah tahu, kita belajar tadi tentang bagaimana proses penurunan sehinggalah ia dibukukan. Daripada ia dibukukan, bagaimana ia dijaga, dipelihara sehinggalah terbit Mashaf Uthmani. Okay, dalam istilah usul fiqh, dalam Al-Quran ini dikenali sebagai qat'iyatus subut, yang bererti pensabitan yang pasti. Kerana ia diriwayatkan daripada manusia oleh sejumlah yang ramai dan sifat-sifat mereka yang tidak mungkin untuk berdusta. Okay. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang paling berautoriti. Walau bagaimanapun pengertian ataupun ayat-ayat Al-Quran ini tidak semuanya adalah qat'iyatud dalalah, bahkan ada yang zanniyatud dalalah. Okay, apa yang dimaksudkan dengan qat'iyatud dalalah dan apakah yang dimaksudkan dengan zanniyatud dalalah? Okay, kita tengok selepas ni. Qat'iyatud dalalah adalah ayat-ayat yang memberikan erti ataupun makna yang sangat jelas dan tidak ada kemungkinan mengertikan dengan maksud yang lain. Itu adalah qat'iyatud dalalah. Iaitu dari dalil Al-Quranul Karim yang memang qat'i, yang memang tidak berubah lagi maksud dia dan juga makna dia. Contohnya, wallazina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada
fajliduhum thamanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada. Dan mereka yang menuduh zina terhadap perempuan-perempuan muhsan dan kemudiannya tidak membawa 4 saksi, maka hendaklah mereka disebat dengan 80 sebatan dan jangan menerima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Jadi dalam maksud ayat itu, maka itulah maksud sebenar dia. Jadi orang-orang yang ataupun mereka, sesiapa yang menuduh zina terhadap perempuan-perempuan yang baik, muhsan ni telah berkahwin, muhsan berkahwin kan? Saya pun faham pasti lah. Perempuan-perempuan yang baik dan kemudiannya tidak membawa 4 orang saksi, maka hendaklah mereka disebat dengan 80 kali sebatan. Maksudnya penuduh tu lah, penuduh zina tu. Dan kita manusia lain tidak akan menerima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Maksudnya itu adalah memang maksud, erti kata asal kepada maksud al-ayah. Okey, manakala zoniyatul dalalah ni adalah lafaz ataupun dalil-dalil ayat tersebut masih lagi boleh dipertikaikan. Bukan dipertikaikan, maksudnya boleh lagi membawa maksud perbezaan pandangan. Contohnya kan quru, itu lafaz wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditalakkan hendaklah menahan diri sehingga 3 kali quru suci. Jadi perkataan quru itu membawa makna yang pelbagai. Itu maksud zaniyatul dalalah. Maksudnya ada kemungkinan dalam ayat tersebut masih lagi boleh macam mana wording yang sesuai lah, masih lagi boleh boleh lagi ditafsirkan dengan pelbagai pentafsiran oleh para sahabat. Macam tu. So lafaz quru ni boleh diertikan sebagai haid dan boleh kata sebagai suci daripada haid. Itu yang maksud zonni ataupun kurang pasti itulah. Jadi ayat di atas menunjukkan semua ayat-ayat Al-Quran memberikan hukum secara pasti. Terdapat juga ayat Al-Quran yang memerlukan ijtihad untuk memahami ayat-ayat yang berkenaan. Boleh faham kan? Okey, jenis-jenis hukum di dalam Al-Quran. Bila kamu dah faham tadi apa itu zaniyatul dalalah, apa itu qat'iyatul dalalah, maka kita pergi kepada jenis-jenis hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama, hukum mengenai akidah. Tentang beriman kepada Rasul, beriman kepada Allah, beriman kepada Yaumul Qiyamah, beriman kepada kitab, beriman kepada sunnah dan sebagainya. Yang kedua, hukum mengenai akhlak. Dia juga mengajar tentang berkaitan akhlak, iaitu mengenai pembersihan dan juga penyucian jiwa. Dan yang menentukan akhlak-akhlak yang mulia dan teguh yang perlu dihayati. Maksudnya mendidik jiwa yang hukum yang berkaitan dengan akhlak lah yang memberikan pembersihan jiwa dan penyucian jiwa. Okey. Yang ketiga adalah hukum yang bersifat amali ataupun praktikal. Di mana hukum-hukum mengenai tindak tanduk dan tutur kata mukallaf selain daripada perkara-perkara akhlak dan juga akidah. Okey. Saya rasa kita berhenti setakat ini dulu dan kita akan sambung tentang cara-cara Al-Quran menerangkan hukum.